Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Pels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, saya nak kongsi kepada Anda. Saya nak beritahu kepada Anda satu berita tergempar, berita baik untuk penyokong kerajaan, penyokong Anwar Ibrahim. Setelah ada himpunan nak turunkan Anwar, ada gesaan untuk Anwar letak jawatan, tak layak jadi ahli parlimen lah, tak layak jadi Perdana Menteri lah, sampai ada himpunan yang dilakukan untuk menurunkan Anwar. Sampai Anwar sendiri memberikan cadangan, usulkan undi tidak percaya. Bagi cadangan itu di Dewan. Kalau Anwar nak dijatuhkan mesti melalui medium yang sah, bukan melalui himpunan, bukan melalui cakap-cakap yang tidak baik. Gesaan nak paksa Anwar letak jawatan, bukan begitu. Tapi menggunakan medium yang sebenar, medium yang berasas lah. Kalau Anwar betul tiada sokongan, barulah Anwar akan letak jawatan. Tapi lain yang jadi, saudara-saudara, lain yang jadi di Dewan. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun. Ini adalah produk untuk mendidik, menyeimbangkan dan juga meningkatkan sistem imun badan Anda sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang mungkin ada masalah kesehatan melibatkan 3 serangkai: gout, gastrik, penyakit kulit, sakit pinggang, sakit lutut, dan macam-macam lagi, Anda boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan terapi imun transfer factor ini melalui nomor yang tertera. Saya boleh bantu Anda. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi diluluskan Kementerian Kesehatan Malaysia. Oke, saudara-saudara, kalau benar Anwar nih sudah hilang sokongan, kenapa baru-baru ini Anwar mendapat sokongan ataupun kerajaan mendapat sokongan, suara di Dewan lebih ramai yang menyokong daripada membangkang? Dewan Rakyat lulus usul rancangan Malaysia ke-13 dengan undian suara. Saudara-saudara, kalau melalui undian suara, usul ini tidak akan diluluskan sekiranya undian suara ini tidak mendapat majoriti daripada bilangan ahli parlimen dalam Dewan. Itu mengikut hemat saya. Tapi bila kita lihat sini, Dewan Rakyat lulus usul rancangan Malaysia ke-13 dengan undian suara, makna kata kerajaan telah menerima sokongan yang cukup. Persidangan Dewan Rakyat meluluskan usul RMK 13 menerusi undian suara. Usul yang diluluskan tanpa pindaan sebelum ini dibentangkan PM Anwar pada 31 Julai. Disusuli sesi perbahasan selama 8 hari yang bermula 4 Ogos. Sesi penggulungan RMK 13 bermula Isnin lalu membabitkan 30 menteri dengan penggulungan terakhir dibuat Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang menjalankan tugas dan fungsi Menteri Ekonomi. Seramai 153 ahli parlimen blok kerajaan dan pembangkang mengambil bahagian sepanjang sesi perbahasan RMK 13. Amir Hamzah ketika menggulung menolak dakwaan. Kononnya RMK 13 mengetepikan agenda Bumiputra. Sebaliknya menjelaskan ia tetap diberi tumpuan seperti digaris di bawah Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputra 2035 Putera 35. Jadi saudara-saudara, tanpa banyak cakap lagi, jelas-jelas RMK 13 disokong oleh suara yang ramai. Jadi tuan-tuan dan puan, bagi saya, kalau ada pun usul undi tidak percaya akan dilakukan terhadap keabsahan Anwar sebagai PM pada waktu terdekat ini, saya yakin Anwar Ibrahim masih akan mendapat suara yang cukup untuk terus duduk dalam jawatan sebagai Perdana Menteri. Apa pula pandangan Anda?
Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, mungkin Anda sudah menonton video yang sudah tular di media sosial, terutamanya di Facebook, di TikTok, ataupun di YouTube, berkaitan dengan teguran speaker terhadap Menteri Pendidikan. Saya yakin Anda sudah menonton video itu, dan kepada Anda yang belum menonton video itu, saya akan jelaskan kepada Anda. Setelah kejadian ini berlaku, ramai mula memberikan pandangan. Adakah ini satu perkara ataupun satu perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan, sama ada terhadap speaker ataupun ahli parlimen ataupun menteri pendidikan tersebut sendiri. Anda boleh melihat video itu dan Anda boleh memberikan pandangan Anda. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun for life transfer factor. Produk ini adalah terapi imun molekul bijak untuk mendidik, menyeimbangkan dan juga meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Saya ulang semula, pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, masalah kencing manis, diabetes, kolesterol, darah tinggi melibatkan jantung, masalah melibatkan hati, paru-paru, buah pinggang, masalah autoimun, penyakit kulit, dan macam-macam lagi, Anda boleh ikhtiar kesehatan melalui pemakanan terapi imun ini. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lengkap tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Oke, saudara-saudara, akhirnya Perikatan Nasional kecam speaker sebab menghendap, kata Menteri, suara seksi. Saya rasa ini pasti menimbulkan banyak pandangan lah daripada netizen, daripada kalangan pemimpin-pemimpin politik, setelah speaker membuat kenyataan suara seksi terhadap Fadlina Siddiq, yaitu Menteri Pendidikan. PN sedang menimbang untuk mengambil tindakan terhadap speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berhubung dakwaan mengintip menggunakan kamera dan mikrofon tersembunyi di Dewan Rakyat. Bercakap pada sidang media mingguan pembangkang di Parlimen, Ketua Whip Pembangkang Taqiyuddin Hassan merujuk kenyataan Johari pada Isnin lalu ketika membuat keputusan untuk menggantung anggota Parlimen Pendang Awang Hashim selama 10 hari berdasarkan bukti yang diperoleh melalui peranti tersebut. Johari mengatakan, jangan main-main, saya letakkan kamera dan mikrofon tersembunyi yang tidak mute. Saya tahu apa saja yang berlaku dalam ini, kata Taqiyuddin memetik Johari. Jadi bagi kami ini bercanggah dengan peraturan yang ada, dan ia terjumlah kepada satu kesalahan jenayah bahwa Seksyen 507E Kanun Keseksaan menghendap. Dia turut membangkitkan kenyataan berasingan oleh Johari yang didakwanya bersifat seksis semasa ucapan penggulungan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Menurut Hansard Parlimen, Johari menjawab permintaan ahli Parlimen Kuala Krau, Kamal Ashari, yang meminta supaya Fadlina bercakap lebih dekat dengan mikrofon. Ya Menteri, tolong tarik mikrofon dekat mulut sikit, dia tak berapa dengar. Bila jauh, tuh dengar seksi sangat, dekat sikit, kata Johari disambut ketawa menurut Hansard. Fadlina kemudian menjawab, Tuan Speaker, suami saya tengok live ni. Hari ini Taqiyuddin memetik peraturan mesyuarat 36 dalam kurungan 4, yang menurutnya sebelum ini digunakan untuk menghukum ahli parlimen yang membuat kenyataan seksis atau dianggap menghina. Jadi kita akan pertimbang perkara ini. Mungkin kita akan buat sesuatu tindakan, mungkin kita akan bincang perkara ini. Menurut Anda saudara-saudara, adakah ini satu perkara yang kita perlu fokus kepada tindakan, sama ada kepada ahli parlimen Fadlina Siddiq ataupun kepada speaker? Saudara-saudara, apa komen Anda?